Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini. Pada video kali ini kita akan ulas satu penulisan yang telah dimuat naik di borneoherald.com yang telah ditulis oleh Daniel John Jambun, Presiden Yayasan Penderitaan Borneo dalam Malaysia. Tajuk artikel yang telah ditulis ini adalah Kerajaan Persekutuan mengeksploitasi imigresen untuk memanipulasi politik Sabah. Ancaman langsung kepada keselamatan dan kedaulatan. Baiklah, Sabah berhadapan ancaman manipulasi politik dan imigresen. Siapa yang harus bertanggung jawab? Krisis imigresen di Sabah semakin meruncing apabila laporan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM mendedahkan bahwa jumlah bukan warga negara di Sabah telah mencapai 1.043.400 orang pada tahun 2024, menjadikan negeri ini dengan populasi bukan warga negara tertinggi di Malaysia. Angka ini mengundang persoalan serius tentang peranan kerajaan persekutuan dalam menangani isu ini, terutama apabila wujud dakwaan bahwa manipulasi imigresen digunakan untuk mengubah demografi dan lanskap politik negeri demi kepentingan tertentu. Peningkatan populasi pendatang secara tidak terkawal ini memberi tekanan besar kepada Sabah. Menurut laporan, ramai pendatang sah membawa masuk ahli keluarga mereka secara haram, menyebabkan jumlah pendatang meningkat mendadak. Dianggarkan lebih 2 juta pendatang tanpa izin berada di Sabah, melebihi 2 kali ganda angka rasmi. Tambahan pula, kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan kewujudan dokumen seperti IMM 13, burung-burung, dan sijil bancian membolehkan pendatang mengelak daripada diklasifikasikan sebagai pendatang haram. Lebih 135.055 individu diketahui memiliki dokumen ini, menunjukkan bahwa sistem pengurusan imigresen di Sabah penuh dengan kelemahan dan didakwa dicemari oleh rasuah. Program pendaftaran digital Sabah yang dilancarkan pada tahun 2022 untuk menangani masalah ini juga bergerak terlalu perlahan dengan hanya 2.000 pendatang didaftarkan setiap bulan. Jika kadar ini berterusan, ia akan mengambil masa selama 80 tahun untuk menyelesaikan pendaftaran semua pendatang tanpa izin di Sabah. Persoalan besar turut timbul mengenai kewujudan 16.000 pengundi India di Kudat, sedangkan populasi India di Sabah dianggarkan sekitar 5.962 hingga 20.000 orang sahaja. Ketidakseimbangan ini mencetuskan spekulasi bahwa terdapat manipulasi pilihan raya yang serius yang mungkin bertujuan mengubah pola undian di Sabah demi agenda politik tertentu. Pendatang bukan saja menguasai sektor pekerjaan tertentu di Sabah, tetapi juga membebankan sumber awam dan menekan kadar gaji. Kawasan setinggan haram yang dihuni pendatang sering dikaitkan dengan peningkatan kadar jenayah, kecurian utility, dan masalah sanitasi, yang memberi kesan langsung kepada kualiti hidup penduduk tempatan. Situasi ini turut menjejaskan keyakinan pelabur dan pelancong terhadap Sabah. Isu ini bukan perkara yang baru. Projek IC yang bermula pada era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad menyaksikan pemberian kewarganegaraan kepada pendatang bukan warga negara sebagai taktik politik. Kini, rakyat Projek IC dan keturunan mereka dianggarkan membentuk hampir 50% populasi rakyat Malaysia di Sabah menjelang 2030. Proyek ini telah meninggalkan kesan mendalam terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik Sabah. Rakyat Sabah kini menuntut tindakan tegas daripada kerajaan persekutuan dan negeri untuk menangani masalah ini. Antara langkah yang disarankan termasuk ketulusan dalam proses pilihan raya bagi menjelaskan kewujudan 16.000 pengundi India di Kudat, penguatkuasaan sempadan yang lebih kukuh untuk menghentikan kemasukan pendatang tanpa izin, pembersihan agensi imigresen daripada rasuah,
dan perlindungan hak pribumi Sabah di bawah perkara 161E daripada ancaman perubahan demografi. Namun, adakah Sabah sedang dikorbankan untuk memenuhi agenda politik tertentu? Dengan isu Projek IC yang masih membayangi, adakah wajar untuk menyalahkan kerajaan persekutuan sepenuhnya atau pemimpin Sabah juga perlu bertanggung jawab? Bagaimana pula dengan dakwaan rasuah dalam agensi penguatkuasaan? Jika benar, adakah kita perlu mempertimbangkan penubuhan satu Suruhanjaya bebas untuk menyiasat skandal ini? Adakah rakyat Sabah masih boleh berharap kepada janji kerajaan persekutuan atau sudah tiba masanya Sabah mempertimbangkan autonomi penuh dalam pengurusan imigresen dan pilihan raya? Kontroversi ini membuka ruang kepada soalan-soalan yang perlu kita jawab dengan segera. Mengapa kerajaan persekutuan gagal menangani isu ini selama beberapa dekade? Jika Projek IC benar-benar dirancang oleh pemimpin terdahulu, adakah ini bermakna Sabah telah dipergunakan sejak awal dari penubuhan dalam Malaysia? Adakah suara rakyat Sabah akan terus diabaikan atau perlu tindakan tegas seperti referendum autonomi dilakukan untuk menyelesaikan isu ini? Krisis ini bukan sekadar ancaman kepada Sabah, tetapi juga kepada integriti sistem politik dan imigresen Malaysia secara keseluruhan. Adakah kerajaan bersedia untuk bertindak? Atau adakah Sabah harus berdiri sendiri untuk melindungi masa depan rakyatnya? Fikirkan. Sila ulaskan pandangan Anda, berikan pandangan Anda, tuliskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk isu-isu yang akan datang. Sekian, terima kasih semua.